keteguhan kita di dalam berdoa sesungguhnya tidak mengubah Allah, tetapi mengubah kita yang berdoa. Karenanya teolog dan filsuf Kristen terkenal Soren Kierkegaard mengatakan kalimat yang penting ini. Dia berkata bahwa doa tidak mengubah Allah, tetapi mengubah orang yang memanjatkannya. Seteguh apapun kita berdoa, doa itu tidak akan mengubah Allah, karena Allah tidak bisa berubah. Tetapi doa itu akan mengubah kita yang berdoa. Saya mengajak kita semua untuk melihat satu bagian Alkitab kita. Dari Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat 5 sampai ayat 13. Lukas pasal 11 ayat 5 sampai ayat 13. 路加福音11章第5节到第13节。 Jika sudah mendapatkannya, kita baca bersama-sama. Pertama, bahasa Indonesia dengan saya, kita bersama-sama baca di dalam ayat 5. Kemudian ayat yang sama di dalam bahasa Mandarin bersama-sama dengan Pak Johan. 我们找到一节一节的来念，英语文念一节，我们中文也念同样的一节。 Nah, kita mulai bersama-sama ayat yang kelima, firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. 耶稣又说，你们中间谁有一个朋友，半夜到他那里去，说，朋友，请借给我3个饼。 Sebab seorang sahabatku yang sedang berada di dalam perjalanan singgah ke rumahku dan tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. 因为我有一个朋友醒路来到我这里，我没有什么给他摆上。 Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepada saudara. 那人在里面回答说：“不要搅扰我，门已经关了，孩子们也同我在床上了，我不能起来给你。” Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. 我告诉你们，虽不因他是朋友起来给他，但因他强求，就必起来照他所需用的给他。 Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 我又告诉你们，你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。 Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. 因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。 Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan diberikan ular, karena anak itu ganti ikan? 你们中间做父亲的。 谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给石，反拿石当鱼给他呢？ Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. 求鸡蛋，反给他橛子呢？ Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. 你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，况且你们的天父岂不更将圣灵给求他的人吗？ Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 弟兄姐妹们， Saya sangat percaya sebagai orang-orang Kristen, kita sungguh-sungguh meyakini bahwa doa adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. 我深信我们每一位信主的人，我们都知道
祷告是一个很重要的事。 Saya sungguh percaya sebagai orang-orang Kristen kita sangat mengaminkan bahwa doa itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. 我深信我们已经信主的人都对祷告，我们都承认祷告是一件很重要的事。 Nah, oleh karena itu tidak heran jika sejak lama ini sudah tertanam di dalam pikiran kita, sudah terinstall di dalam hati kita satu pernyataan klasik yang mengingatkan kita bahwa doa adalah nafas dari setiap orang percaya. 所以不奇怪，从很久以前已经有一句话铭刻在我们的心中，说到祷告是基督徒的呼吸。 Itu mengingatkan kita bahwa doa itu adalah hal yang benar-benar sangat fundamental, sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. 是提醒我们，祷告是我们基督徒最基要的事。 Sebagaimana halnya tubuh jasmani kita yang membutuhkan oksigen untuk tetap bisa bertahan hidup, 就好像我们的身体需要氧气， demikian juga di dalam kehidupan rohani kita, kita membutuhkan doa untuk selalu terkoneksi dengan Allah, sumber kehidupan itu. 所以我们应该以祷告为我们与上帝连接的一个条件。 Dan sekali lagi, ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kehidupan doa itu di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. 再说，祷告在我们属灵生活里面是何等重要的一件事。 Nah, karena itu G.I. Packer tepat ketika mengatakan kalimat ini. 所以有一个人 G.I. Packer 他这么说， Dia berkata bahwa doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah. 他说祷告是我们与上帝的桥梁。 Jadi doa itu merupakan satu jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah, sumber kehidupan itu. 祷告就是我们与上帝的桥梁，让我们属灵的生活能够与上帝连接。 Dan sekali lagi, ini bukan saja mengingatkan kita bahwa doa itu adalah hal yang sangat penting, tetapi juga mendorong kita untuk selalu bertekun, untuk selalu teguh di dalam berdoa. 所以这提醒我们，祷告不单是很重要的一件事，也推动我们要活在祷告里面。 Dan kebenaran inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 11 yang kita baca tadi. 刚才我们念过的经文是主耶稣的一个教导。 Kalau kita memperhatikan di dalam Lukas pasal 11 khususnya ayat 1 sampai ayat 13, 就是我们看路加福音11章第1到第13节的话， di sana Tuhan Yesus bukan saja mengajarkan bagaimana harus berdoa. 说到耶稣不但教导我们如何祷告， Karena kalau kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat 4, 从第1节到第4节， Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika kamu berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. 那么耶稣教导门徒祷告的时候，就好像我们所熟悉的用那种 Jadi 祷 Tuhan 告 Yesus 文来祷告。 mengajarkan bagaimana untuk berdoa. 耶稣教导门徒如何祷告， Tetapi juga di dalam bagian ini, Tuhan Yesus mengingatkan pentingnya kegigihan atau keteguhan di dalam berdoa. 在这方面，耶稣也强调了祷告要有一个恳切的心，要有一个坚定的心。 Dan itulah yang kita lihat di dalam Lukas pasal 11 ayat 5 sampai ayat 13那 yang 就 kita 是 baca 刚 tadi. 才我们念过的经文，从第5节到第13节。 Nah, oleh sebab itu dari bagian ini kita akan sama-sama belajar, kita sama-sama akan memikirkan tema ini, teguh di dalam berdoa. 从刚才念过的经文，我们要来思想今天的题目，就是在祷告中坚定。 Pertanyaannya adalah,
mengapa sebagai orang-orang percaya, mengapa kita sebagai orang-orang Kristen harus selalu teguh di dalam berdoa? 问题是，为什么我们身为信耶稣的人，要在祷告中坚定呢？ Hari ini dari kebenaran kitab suci, khususnya Lukas pasal 11 ayat 5 sampai ayat 13 yang sudah kita baca tadi. 今天从刚才念过的路加福音11章5到13节， Setidaknya kita akan melihat dua jawaban penting untuk pertanyaan yang penting 我 ini. 们会看见2个答案。 Nah, jawaban yang pertama, mengapa kita sebagai orang-orang percaya harus teguh di dalam berdoa? Karena keteguhan kita di dalam berdoa menunjukkan keyakinan iman kita bahwa Allah pasti mendengar dan menjawab doa. 第一，就是因为我们深信我们的祷告若是能够坚定、能够恳切的话，上帝会垂听，上帝会应允。 Saudara-saudara, kebenaran inilah yang bisa kita temukan di dalam Lukas pasal 11 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. 我们可以在路加福音11到第5节到4节那里看见这个真理。 Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal 11 ini, 路加福音11章 khususnya di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-8, 第5到第8节， di sana Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan 耶稣说了一个预道， tentang seorang saudara yang datang kepada sahabatnya untuk meminta roti di waktu tengah malam karena dia kedatangan tamu dan dia tidak memiliki roti untuk disajikan bagi tamu itu. 说到有一个人，他半夜来找他的朋友，因为他有另外一个朋友半夜来到他的家，他没有饼给他吃。 Di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus berkata, 耶稣说道， walaupun mungkin saudara yang diminta tolong itu 虽然那位被恳求、被要求帮助的他那个朋友， awalnya tidak mau bangun dan tidak mau memberikan roti karena hari sudah malam, 他起初因为夜已深了，他不愿意起来给他 karena 饼， dia sudah beristirahat. 因为他已经休息了。 Tetapi karena sikap saudara yang meminta, yang tidak tahu malu itu, atau kalau diterjemahkan secara harfiah, yang terus menerus meminta dengan kegigihan, yang terus menerus meminta dengan keberanian, akhirnya dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. 但是因着那位要求他给他饼的那个人强求他，不住的求他，后来他也起身了。 Jadi karena kegigihannya, karena ketekunannya, karena keteguhannya yang terus-menerus meminta, sehingga dia mendapatkan apa yang dimintanya. 因着那个人能够持续不断的向他恳求，后来他真的得到了他所要的饼。 Saudara-saudara, perumpamaan ini tidak mengajarkan bahwa kita harus membujuk Allah seolah-olah ia perlu dipaksa untuk mendengarkan kita. 其实这个真理并不是教导我们去勉强上帝，让他能够答应我们的祈求祷告。 Sebaliknya, pesan penting yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini 耶稣在这个预道里面所说的， adalah untuk menunjukkan bahwa jika seorang manusia yang egois pun akhirnya menanggapi permintaan yang gigih, menanggapi permintaan yang terus-menerus, 说到一个很自私的人，但是他也受不住那个不住向他恳求的人的那个要求。 betapa lebih lagi Allah Bapa di sorga yang penuh kasih akan menjawab anak-anaknya yang berseru kepadanya dengan tekun di dalam doa. 更何况我们慈爱的天父，他一定会答应他儿女们恳切的祈求。 Jadi ini inti dari perumpamaan ini. 这是这篇预道的中心点。 Jadi perumpamaan ini bukan tentang kita mengganggu Allah dalam tanda kutip, 说到不是要我们去干扰上帝， tetapi berbicara tentang keberanian untuk percaya
bahwa Allah itu peduli kepada kita. 而是有一个勇敢的心，我们深信上帝他关心我们的需要。 Berbicara tentang keberanian, keyakinan bahwa Dia pasti mendengar dan menjawab doa anak-anaknya. 说到我们有一个勇敢的心，我们深信神会答应我们的祈求祷告。 Nah, oleh sebab itu satu hal penting yang harus kita pahami dengan baik, 所以我们有一件很重要的事要注意的， bahwa keteguhan kita di dalam berdoa sesungguhnya tidak mengubah Allah, tetapi mengubah kita yang berdoa. 虽然我们恳切，我们坚定的向上帝祈求祷告，但不是改变上帝，而是我们被改变了。 Jadi ketekunan, kegigihan, keteguhan kita di dalam berdoa itu tidak akan pernah mengubah Allah, tetapi itu akan mengubah kita yang berdoa. 我们恳切、坚定的祷告，不是改变上帝，而是我们被改变了。 Nah, karenanya teolog dan filsuf Kristen terkenal Soren Kierkegaard mengatakan kalimat yang penting ini. 所以有一位神学家 Soren Kierkegaard 他这么说。 Dia berkata bahwa doa tidak mengubah Allah, tetapi mengubah orang yang memanjatkannya. 他说：“祷告不是改变上帝，却是改变那位祷告的人。” Jadi ini yang harus kita mengerti dulu dengan baik, dengan benar. 这是我们应该很正确的明白的事。 Bahwa seteguh apapun kita berdoa, doa itu tidak akan mengubah Allah, karena Allah tidak bisa berubah. 无论我们怎么坚定祷告，也不能够改变上帝。 Tetapi doa itu akan mengubah kita yang berdoa. 但是我们的祷告却改变了我们。 Nah, pertanyaannya apa yang diubah dari kita ketika kita berdoa? 那么现在要问的，当我们祷告，我们被改变，是 Yang 如何的 diubah 改 dari 变呢？ kita adalah keinginan kita disesuaikan dengan keinginan Allah. 我们被改变，就是说我们的意念能够合乎于上帝的旨意。 Kehendak kita disesuaikan dengan kehendak Allah. 我们的意念能够合乎上帝的旨意。 Karakter, sifat-sifat kita disesuaikan dengan karakter dan sifat-sifat 我们 Allah. 的性格能够与上帝的神性相合。 Nah, oleh karena itu saya suka definisi doa yang diberikan oleh buku katekisasi singkat Westminster. 所以我很喜欢有一部这个慕道课程这么说， Yang mendefinisikan doa sebagai mempersembahkan keinginan kita kepada Allah untuk hal-hal yang sesuai dengan kehendaknya. 他给了一个祷告的定义，说到祷告是把我们的意念呈现给上帝，而且是合乎上帝旨意的那些事。 Jadi doa itu adalah merupakan persembahan keinginan kita kepada Allah untuk hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. 那么祷告就是把我们合乎神旨意的意念呈现给上帝。 Artinya keinginan kita harus disesuaikan dengan keinginan 我们 Allah. 的意念应该合乎于上帝的旨意， Kehendak kita harus disesuaikan dengan kehendak Allah. 我们的意念应该合乎于上帝的旨意。 Itulah sebabnya mengapa dikatakan bahwa doa tidak merubah Allah, tetapi merubah kita yang berdoa. 所以为什么说祷告不能够改变上帝，却是让我们这些祷告的人被改变了？ Saudara-saudara, kita harus teguh di dalam berdoa. 弟兄姊妹，我们在祷告中应该坚定， Karena itu merupakan satu keyakinan iman kita bahwa Allah pasti mendengar dan menjawab doa 因 kita. 为那就表明我们有一个坚定的信心，就是上帝愿意垂听答应我们的祷告。 Dan kebenaran ini juga yang harus mendorong kita, yang harus memaksa kita dalam tanda kutip untuk terus bergantung kepada Allah di dalam doa kita. 而这个意念应该不住的推动我们，让我们有一颗信心来完全的信靠依靠我们的主。 Karenanya mengenai perumpamaan ini,
R.C. Sproul berkata, 那么有一个人R.C. Sproul 他这么说。 perumpamaan ini bukan tentang bagaimana kita memaksa Allah. 刚才的遇到不是说教我们如何去改变上帝， Tetapi bagaimana kita belajar bersandar kepada 但 kedaulatan. 是让我们学习如何来信靠上帝的全能。 Dia sudah tahu apa yang kita 他 butuhkan. 知道我们所需要的， Tetapi dia ingin kita datang kepadanya dengan hati yang bergantung. 但是他要我们带着一个信靠他的心来就近他。 Jadi sekali lagi perumpamaan ini bukan berbicara tentang bagaimana kita memaksa Allah untuk mengikuti apa yang kita minta, apa yang kita mau. 这个遇到并不是说我们去勉强上帝，让他能够答应我们所要的， Tetapi berbicara tentang bagaimana kita belajar untuk bersandar sepenuhnya kepada kedaulatan Allah. 而是让我们学习如何来信靠上帝的全能。 Dan kita tahu bahwa Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. 而我们的神，我们的上帝已经知道我们所需要的， Tetapi mengapa dia mau kita tetap berdoa kepada dia? 但是为什么他仍然要我们向他祷告呢？ Jawabannya karena dia ingin kita bergantung sepenuhnya kepada dia. 那是因为他需要我们完全的来依靠他。 Nah, oleh sebab itu, keteguhan kita di dalam berdoa itu juga merupakan tanda kebergantungan kita sepenuhnya kepada Allah. 所以我们坚定的祷告也表示说我们完全的依靠我们的上帝。 Dan itulah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. 那就是耶稣在第9节到第4节所解释的。 Tuhan Yesus berkata, mintalah, carilah, ketoklah. 耶稣说：“你寻找，你祈求，你叩门。” Saudara, kata minta, cari, dan ketok di dalam ayat ini 在这一节的祈求、寻找、叩门， itu merupakan kata kerja atau kata perintah aktif di dalam bentuk waktu yang sekarang. 是一个现代式的一个命令， Yang menunjukkan satu kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus. 是一个持续不断的行动， Yang menunjukkan kebergantungan kita atas apa yang kita kerjakan itu. 表明我们对上帝的信靠。 Karenanya komentator Alkitab Darrell Bock ketika berbicara tentang bagian ini berkata, 因为有一位圣经评论家 Darren Bock 曾经这么说： kata minta, cari, ketok bukan sekedar ajakan sesaat, melainkan perintah untuk terus-menerus hidup di dalam kebergantungan kepada Allah. 他说，祈求、寻找、叩门，不是一时间的行动，而是一个要我们持续不断或在依靠上帝的命令中的一个意念。 Jadi sekali lagi saudara-saudara, dari bagian ini kita melihat bahwa keteguhan kita di dalam berdoa itu merupakan satu tanda kebergantungan kita secara terus-menerus kepada Allah, yang sekaligus juga menunjukkan keyakinan iman kita bahwa Allah pasti mendengar dan menjawab 在 doa 祷 kita. 告中坚定，就是说我们要持续不断的信靠我们的神，而我们有一个确信，就是上帝必定回答，必定答应我们的祈求祷告。 Jujur, ketika mempersiapkan bagian ini, saya benar-benar sangat tertantang untuk mempraktekkan, mengimani, menghidupi kebenaran ini. 那么，当我预备这篇讲章的时候，我真是盼望我能够有这种的意念，有这种的行动，让我能够活出这个祷告的这个真理。 Beberapa waktu terakhir ini, 最近， keluarga kami khususnya yang di Poso sedang ada satu pergumulan yang cukup besar, cukup 我 berat. 的家庭在波寿有一个很大的挑战， Nah, di mana salah satu kakak ipar saya 就是我的一位亲戚， 1 tahun terakhir terdiagnosa terkena kanker stadium 4. 那么根据检查，他感染了
这个癌症是第4期的癌 Sudah 症， melakukan pengobatan, juga sudah di kemo di Makassar kurang lebih 6 bulan. 已经接受了治疗6个月， Dan sudah dibawa kembali ke Tentena, ke Poso. 后又回到这个波索。 Nah, khususnya 1 minggu terakhir ini adalah masa-masa kritis dia. 那么最近的1个星期里面是他最这个危险的时期。 Nah, hampir setiap waktu saya bisa menerima telepon, melihat bagaimana kondisinya benar-benar sangat kritis, sangat-sangat mengkhawatirkan. 每一天我都能够从手机里面看见或知道他的那种状况。 Nah, jadi sepanjang minggu ini saya benar-benar bergumul. 那么在这1周里面，我一直在挣扎， Saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. 我恳切的祷告， Permintaan saya sederhana. 我的祈求很 Tuhan, 平常。主 Kalau 啊， Tuhan mau panggil ipar saya ini, 若是你要恩召他的话， karena Engkau yang punya hidupnya, 因为你是他生命的源头， Tuhan bisa panggil kapan saja. 主能够随时随刻的恩召 Tapi 他。 kalau Tuhan kasih kesempatan saya untuk meminta, 但是若是你给我机会向你祈求的话， sederhana saja. Jangan di dalam minggu ini, Tuhan. 很简单，不要在这个1周里面。 Ya karena saya benar-benar sedang bergumul untuk mempersiapkan pelayanan hari ini. 因为我正在为着今天的侍奉而挣扎。 Kalau terjadi apa-apa di dalam minggu ini, pasti persiapan juga tidak akan maksimal. 若是这1周发生了不好的事，当然我的这个侍奉的预备也不很好， Dan juga sulit untuk lebih tenang untuk mengambil keputusan apakah perlu pulang atau tidak. 我也不容易决定是不是要回到波索或者不去。 Dan puncaknya kemarin malam Sabtu. 那么它的高峰就是在周六晚上， Hampir semalaman itu saya tidak tidur sampai mau doa, persekutuan doa pagi. 几乎一整夜我没有睡觉， Karena saya mengikuti kondisinya melalui video call. 因为我关心他的状况，我整晚为他祷告。 Saya lihat kondisinya benar-benar sudah sangat mengkhawatirkan. 我看见他是在危难中， Semua keluarga sudah berkumpul. 家人都已经聚集在一起。 Saya berdoa sekali lagi, Tuhan, ipar saya ini milik. 我再次祷告，我的这位亲戚是属主 Tapi 的。 kalau Tuhan mau panggil, kalau boleh, jangan sebelum hari ini. 主啊，若是你要恩召他的话，好不好？不要在今天。 Dan puji Tuhan, tadi sebelum saya naik ke mimbar ini, saya cek handphone belum ada berita apa-apa. 感谢主，刚才我要上到讲台的时候，我看我的手机， Nah, 从 saya 哪 tidak 里没 tahu 有消息。 setelah ini, mungkin hari ini, Karena- besok, atau lusa, itu adalah hak Tuhan. 今天过后，明天、后天会有不好的事发生。 Dan saya bersyukur Tuhan mendengar dan menjawab doa yang sederhana ini. 我感谢神，他愿意垂听我简单的祷告。 Apakah itu merubah Allah? 那是不是改变了上帝呢 Tentu？saja tidak. 当然不， Tetapi jelas itu merubah saya yang berdoa. 但是那确实已经改变了我。 Setidaknya melatih saya untuk terus bergantung kepada Dia. 最起码教导我不住的来信靠他， Meneguhkan kembali iman saya bahwa Allah yang kita percaya, Allah yang hidup itu, Dia pasti mendengar dan menjawab doa kita. 坚定了我的信心，说我们的活的上帝，他必定垂听我们的祷告。 Dan itu juga pasti akan mengubah keluarga saya yang ada di Poso untuk terus belajar, bergantung, berserah, berharap hanya kepada Allah di dalam doa. 当然，也教导我在波索的亲戚们能够坚定的相信神的帮助。 Nah, oleh sebab itu, marilah kita terus belajar untuk teguh di dalam berdoa. 所以，让我们学习如何在祷告中能够坚定， Karena kita tahu dengan pasti, kita tahu dengan yakin bahwa Allah pasti mendengar dan menjawab doa. 因为我们确信上帝一定垂听，并且应允我们的祷告。 Saudara-saudara, komentator Alkitab Warren Wiersbe mengatakan, 一位圣经的评论家 Warren Wiersbe 他这么说： Allah
tidak pernah mengabaikan doa yang sungguh-sungguh. 上帝从来不会忽略恳切的祷告， Jadi Allah tidak akan pernah mengabaikan doa kita yang 他 sungguh-sungguh. 不会忽略我们恳切的祷告。 Ia mungkin menjawab ya, 他可能会说是， dia mungkin menjawab tidak, 或不说不是， atau mungkin dia menjawab tunggu. 或者他答应我们等一等。 Tetapi ia selalu menjawab dengan kasih. 但是他总是以慈爱来回答我们的祷告。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang mengingatkan kita untuk selalu teguh di dalam berdoa. Karena kita tahu Allah mendengar dan pasti menjawab doa kita. 这个真理教导我们，真是能够在祷告中有坚定的心，因为我们确信上帝垂听，上帝会应 Apakah 允， dia akan menjawab ya? 他会回答我们是， Apakah dia akan menjawab tidak? 或回答我们不， Atau apakah dia akan menjawab tunggu? 或回答我们等一等。 Itu sepenuhnya adalah kedaulatan Allah. 那完全是上帝的主权。 Bagian kita hanya meminta, hanya berserah kepada dia di dalam doa kita. 我们只能够在祷告中向他祷告，向他交托。 Nah, saudara-saudara, hari ini apapun kesulitan, 弟兄姐妹， pergumulan yang kita alami, 今天我们经历任何的困难， jangan pernah bosan, 你不要厌烦， jangan pernah malas, 你不要懒惰， jangan pernah menyerah di dalam berdoa. 你不要在祷告中这个灰心冷淡。 Meskipun mungkin saat ini kita belum menemukan atau belum mendapatkan jawaban atas doa-doa itu. 可能我们在祷告中还没有得到答案。 Saya tahu di antara kita ada yang bergumul dengan kondisi di dalam rumah tangga, hubungan antara suami istri. 我们中间有的为着夫妻间的关系正在挣扎， Saya tahu juga di antara kita ada yang bergumul dengan masalah relasi di dalam keluarga antara orang tua, anak, mertua, menantu. 或者与家人的关系有问题，正在感受到很大的困 Saya 难。 tahu juga di antara kita banyak juga yang bergumul dengan kondisi usaha, bisnis, pekerjaan yang sulit saat ini. 或者正在经历工作、事业上的困难。 Dan saya tahu juga di antara kita, khususnya anak-anak muda banyak yang bergumul dengan studi mereka, dengan bagaimana masa depan mereka. 或者年轻人正在为着他们的学业祷告，为着他们前途前途挣扎。 Saya tahu juga kita sudah mendoakan pergumulan itu dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan teguh. Tetapi mungkin hari ini kita belum melihat, belum menemukan jawaban. 我们已经坚定恳切的祷告，但是到这个时候还没有得到他的答案。 Tetapi sekali lagi, jangan pernah bosan. 再说，不要厌烦， Jangan malas. 不要懒惰， Jangan pernah menyerah untuk terus berdoa dengan tekun, dengan teguh 你 kepada 要 Tuhan. 持续不断的坚定恳切的祷告。 Nah, mungkin di saat-saat ini Tuhan sedang menguji ketekunan, keteguhan kita di dalam berdoa. 可能这个时候，神正在操练我们祷告的那个恳切的心、坚 Mungkin 定 di 的心。 saat-saat ini Tuhan sedang memproses kita untuk semakin sesuai dengan kehendaknya. 神正在塑造我们，让我们真是能够合乎他的旨意。 Mungkin justru di saat-saat seperti ini Tuhan sedang melatih kita untuk semakin bergantung hanya kepada 神 Dia. 正在锻炼我们，让我们更信靠他。 Satu hal yang harus kita percaya, 有一件事我们应该相信的， bahwa Allah peduli. 神要听我们的祷告， Allah pasti mendengar dan menjawab doa kita. 他会听，他会答应我们的祷告。 Nah, oleh sebab itu yang harus kita lakukan adalah 所以我们应该做的 identifikasi 就是有一个 dan sesuaikan 有一个认识， apa yang sedang kita minta, 我们应该知道我们所求 apa 的， yang sedang kita cari, 我们所寻找的， apa yang sedang kita ketuk di dalam doa kita, 或者在祷告中的叩门， apakah sudah selaras
dengan kehendak Allah atau belum? 是不是已经合乎上帝的旨意？ Jadi itu yang harus kita lakukan. 这是我们应该做的。 Karena Allah pasti akan mendengar dan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya. 上帝会垂听，会应允我们的祷告，而是合乎他的旨意的祷告。 Oleh sebab itu, sekali lagi apapun kesulitan, pergumulan hidup kita hari ini, 所以，我们无论今天经历何等样的困难， marilah kita semakin teguh di dalam doa kita 让我 kepada 们 Allah. 正是能够在祷告中坚定， Karena kita tahu Allah pasti mendengar dan menjawab 因为我 doa 们 kita. 知道上帝要垂听，要应允， Sebab Dia hanya sejauh doa. 因为我们与上帝的距离不过是一个祷告的距离。 Nah, bukankah itu yang diingatkan oleh pujian sederhana ini kepada kita? 岂不是有一首诗歌教导我们说？ Tahu? Sama-sama kita naikkan. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya, sekali lagi, dengan sungguh-sungguh, dengan iman, membawa pergumulan kita berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Teguh di dalam berdoa. 我们在祷告中要坚定。 Alasan yang pertama, karena itu menunjukkan keyakinan iman kita bahwa Allah pasti mendengar dan 那 menjawab doa 显 kita. 明我们有一个信心，就是说，我们知道上帝要垂听，要应允我们的祷告。 Yang kedua adalah menunjukkan keyakinan bahwa Allah akan memberi yang terbaik yang kita butuhkan. 第二，显明我们深信上帝要把最好的赐给我们。 Jadi mengapa kita harus teguh di dalam berdoa? 为什么要在祷告中坚定 Bukan 呢？ saja Allah pasti mendengar dan menjawab doa 不 kita, 单他要垂听，他要应允， tetapi itu juga menunjukkan keyakinan kita bahwa Allah akan memberi yang terbaik yang kita butuhkan. 也表明我们有一个信心，相信上帝要把最好的赐给我们。 Dan itulah yang kita lihat di dalam Lukas pasal 11 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. 从11节、13节可以看见这个真理。 Saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus memberi perumpamaan, ilustrasi yang kedua untuk menjelaskan pentingnya ketekunan atau keteguhan di dalam berdoa. 在这里，耶稣又做了第二个预道，说明我们要在祷告中坚定。 Di dalam ilustrasi yang kedua ini Tuhan Yesus membandingkan Bapa di sorga dengan Bapa di dunia. 耶稣把天上的父与我们如圣的父做了一个比较。 Tuhan Yesus berkata, jika Bapa di dunia yang berdosa pun tahu memberi apa yang baik bagi anak-anaknya, 耶稣说，在地上的父亲虽然不好，但是知道拿好东西给儿女。 anak-anaknya meminta ikan tidak dikasih ular, 儿女们向他求鱼，不会给他吃； anak-anaknya minta telur tidak dikasih kalajengking. 儿女们向他求鸡蛋，不会给他茄子。 Tuhan Yesus berkata, terlebih lagi Bapa yang di sorga pasti akan memberi yang terbaik yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. 耶稣说：“天父岂不将更好的东西赐给他的儿女们吗？” Bahkan di dalam ayat 13 bagian B Tuhan Yesus mengatakan, 13节的下半节，圣经这么说： Bapa di sorga akan memberi Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. 天父岂不更将圣灵给求他的人吗？ Saudara-saudara, ini satu hal yang sangat penting untuk kita pahami. 这是我们应该知道的一件很重要的事。
Karena ketika Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini,因为 Roh Kudus belum diberikan. 因为当耶稣说出这个预道的时候，圣灵还没有降下。 Di dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu diberikan sifatnya adalah charismatic power. Diberikan kepada orang-orang tertentu yang dipakai oleh Allah. Apakah raja, imam, nabi, tetapi tidak permanen. 在旧约时代，圣灵是赐给那些被上帝所用的人，比如说先知、国王等等，那都是很暂时性的。 Oleh sebab itu kita bisa membaca misalnya dalam perjanjian lama, Roh Allah meninggalkan Saul. 所以我们会在旧约那里看见，说到圣灵离开了扫罗。 Jadi Roh Kudus di dalam perjanjian lama itu diberikan sifatnya hanya charismatic power untuk satu pekerjaan tertentu, untuk satu maksud Allah tertentu kepada orang tertentu, apakah dia nabi, imam, raja, untuk mengerjakan satu pekerjaan. 在旧约， tidak permanen. 圣灵这是赐给那些要被上帝使用的人，或者他要为上帝做一些事的人。 Dan Roh Kudus itu baru diberikan secara permanen kepada orang percaya pada hari Pentakosta. 那么在五旬节以后，圣灵就赐给所有信耶稣的人。 Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Allah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. 那么这里我们看见，神把我们所需要的赐给我们，不是说他赐给我们所想要的。 Nah, oleh karena itu mengenai bagian ini komentator Alkitab Leon Morris berkata, 所以有一个圣经学家 William Barclay 他这么说。 Allah tidak selalu memberi apa yang kita minta, 神不是常常给我们所求的， tetapi selalu memberi yang kita butuhkan. 但是他赐给我们最需要的。 Pemberian Roh Kudus adalah bukti bahwa jawabannya selalu yang terbaik untuk kita. 他赐给我们圣灵，也就是说，上帝的回答，他的应允就是总是最好的。 Jadi Allah tidak selalu memberi apa yang kita inginkan. 神并不是把我们所想要的赐给我们， Tetapi dia pasti akan memberi apa yang kita butuhkan. 他总是把我们所需要的赐给我们。 Dan pemberian Roh Kudus itu merupakan bukti bahwa Allah memberi yang terbaik, yang paling dibutuhkan oleh jiwa kita. 他把圣灵赐给我们，就证明上帝把最好的赐给我们，也是我们最需要的赐给我们。 Karena Roh Kuduslah yang akan menguatkan kita. 圣灵要坚固我们， Roh Kuduslah yang akan menjadi penolong bagi kita. 圣灵要帮助我们， Roh Kuduslah yang akan menjadi penghibur bagi 圣 kita. 灵要安慰我们， Roh Kuduslah yang akan menjadi pembela bagi kita. 圣灵要成为我 Roh 们的保 Kuduslah 惠 yang akan 师， memperlengkapi kita dengan karunia-karunia rohani untuk melayani. 圣灵要装备我们有一些属灵的恩赐来侍奉我们的上帝。 Dan Roh Kudus merupakan pemberian terbesar dari kebutuhan terdalam orang-orang percaya. 圣灵是上帝赐给信他的人的最大的这个礼物。 Jadi Roh Kudus itu merupakan pemberian terbesar dari Allah bagi orang-orang percaya untuk memenuhi kebutuhan kita yang paling dalam. 圣灵是上帝赐给信他的人最大的恩赐，来满足那个人的需要。 Karena Timothy Keller mengatakan Roh Kudus adalah pemberian terbesar. 因为刚才提摩太说，圣灵是最大的恩赐， Dia adalah Allah sendiri yang tinggal di dalam kita. 它是上帝本身住在我们里头， Memenuhi kebutuhan terdalam 来满足 kita. 我们最深的需要。 Saudara-saudara, ini hal yang harus kita pahami dengan benar. 这是我们应该很正确知道的一件事。 Bahwa Allah pasti memberi
yang terbaik dari apa yang kita butuhkan. 上帝一定会把最好的，也是我们最需要的赐给我们。 Bahkan dia telah memberi Roh Kudus yang adalah Allah, pribadi Allah itu sendiri, 他把他自己借着圣灵赐给我们， untuk tinggal di dalam kita, 住在我们里面， memenuhi kebutuhan terdalam kita. 满足我们最深的需要。 Roh Kudus adalah pemberian terbesar dari Allah untuk memenuhi kebutuhan terbesar kita sebagai orang-orang 圣 percaya. 灵是上帝最大的赐给我们的恩赐，来满足我们最深的需要。 Dan kebenaran ini yang bisa kita baca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 在哥林多前书2章9节，这里曾经说到， Alkitab mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, 如经上所记，上帝为爱 apa 他 yang 的人 tidak 所 pernah 预备的， didengar oleh telinga, 是眼睛未曾看见， dan 耳 yang 朵未 tidak pernah 曾听 timbul 见， di dalam hati manusia, 也是人心未曾想到的。 semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 但是神为那些爱他的人预备了这一切。 Sekarang saya tanya, 现在我要问， apa yang tidak pernah dilihat oleh mata? 什么是眼睛没有看见 Apa 过 yang 的？ tidak pernah didengar oleh telinga? 没有耳朵没有听见 Apa 过的？ yang tidak pernah timbul di dalam hati yang dimaksudkan oleh Alkitab di dalam konteks 1 Korintus pasal 2 ayat 9? 或者就照着这个哥林多前书2章所说的，人的心没有想到过的， Ayo, apa? Ada yang tahu? Bukan mobil, 不是汽车， bukan pesawat, 也不是飞机， bukan rumah, 不是房子， bukan kekayaan, 不是财富， bukan kesehatan, 不是健康， tetapi Roh Kudus. 是圣灵。 Itulah yang tidak pernah dilihat oleh mata, 眼睛没有看见过的， tidak pernah didengar oleh telinga, 耳朵没有听过的， bahkan timbul di dalam hati kita, tapi itu yang diberikan oleh Allah bagi 而 kita. 且也没有出现过在我们的心里，但是神 Roh 把 Kudus 它 yang 赐给我们。 tinggal di dalam kita, yang memampukan kita untuk mengerti hikmat Allah di dalam Kristus Yesus. 来住在我们里面，让我们能够明白耶稣基督里面的智慧。 Itulah yang diberikan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan 但 terdalam 是 kita. 上帝赐给我们所需要的。 Nah, karenanya kalau Allah sanggup memenuhi kebutuhan kita yang terbesar, Rasul- kebutuhan kita yang terdalam, 上帝能够满足我们最需要、最大的需要的话， maka kita yakin bahwa Dia juga pasti sanggup memenuhi, memberikan, menjawab kebutuhan-kebutuhan kita yang lainnya, yang lebih daripada itu, yang terbaik. 那么我们 Bagi 应该相信，上帝也会赐给我们所需要的其他的事。 Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah, 现在要问的， kalau Allah sudah tahu kebutuhan kita, 就是上帝知道我们的需要， untuk apa lagi kita berdoa? 为什么我们需要祷告呢？ Kita sering memberi atau mendengar pertanyaan itu. 常常有听见这样的 Kalau 问 Allah 题： sudah tahu kebutuhan saya, Sampai ngapain tahu. lagi saya berdoa? 我所需要的，为什么我还要祷 Saudara-saudara, 告呢？ mengapa kita harus tetap berdoa kepada Allah sekalipun kita tahu Allah itu sudah tahu 虽然 kebutuhan kita? 上帝知道我的需要，为什么我还需要祷告呢 William Barclay memberikan jawaban atas pertanyaan ini. ？William Barclay 给我们一个答案， Dia berkata bahwa Allah bukan seperti mesin penjual otomatis. 他说：“上帝不是一部这个自动的售卖机， Jadi Allah itu bukan seperti mesin otomatis. 上帝不是一个这个自动的售 Allah 卖 itu 机， bukan robot. 他不是机械人， Dia adalah pribadi 他是一个有性格的。” yang memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki kemauan, memiliki kehendak. 他是有位格的，他有思想，他有意念等等。 Karena dia adalah pribadi, maka dia berelasi. 因为他是有位格的，所以他要与我们 Dan kita ini adalah 关系。 anak-anaknya. 我们是他的儿女们， Allah mau supaya kita berelasi dengan dia di dalam doa. 他要我们在祷告中与他建立关 Allah 系， mau supaya kita berbicara kepada dia Dia di mau dalam doa kita. 在祷告中向他说话。 Karena William Barclay mengatakan doa itu adalah relasi kita dengan Allah. 那么这个 William 说，祷告是我们与神建立关系。
Nah, saya percaya kita mudah untuk memahami kebenaran ini. 我深信我们都能够很容易的明白这件 Bagi 事。 kita sebagai orang tua, 我们身为做父母的， saya percaya kita semua tahu kebutuhan 我们 anak-anak 知 kita. 道我们儿女们所要的， Tetapi mengapa kita menginginkan, mengharapkan anak-anak kita tetap ngomong sama kita kesusahan mereka, kebutuhan mereka kepada kita sebagai orang tuanya? 但是我们为什么需要我们的儿女们把他们所需要的、他们面对的困难告诉我们呢？ Karena yang utama bukan kebutuhan itu sendiri. 因为最主要的不是那个需要 Yang 本 terpenting 身， bagi kita sebagai orang tua adalah relasi kita dengan 我 anak-anak. 们做父母的，我们更看重我们与儿女们的关系。 Sehingga sekalipun kita sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan 虽 mereka, 然我们知道他 kita 的需要， kita tetap mengharapkan mereka untuk berbicara kepada kita. 我们仍然希望他们对我们说话。 Nah, demikian juga Allah Bapa kita di sorga. 我们的天父也是如此。 Allah itu bukan mesin, Allah itu bukan robot, dia adalah pribadi. 我们的天父不是机械，不是一些机械人，他是有位格的。 Nah, oleh sebab itu sekalipun dia sudah tahu apa kebutuhan kita, 虽然他知道我们的需要， dia mau supaya kita tetap berdoa 他 kepada 仍 dia 然要我们 dengan 向 teguh. 他祷告祈求。 Karena doa itu adalah relasi kita dengan dia. 借着祷告，我们能够与上帝建立关系。 Saudara, kita harus teguh di dalam berdoa. 我们应该在祷告中坚定， Karena Allah tahu apa yang terbaik yang kita 因 butuhkan. 为上帝知道我们所需要的。 Dan saya mengaminkan itu dengan sungguh. 我实在承认这一点。 Beberapa tahun yang lalu saya punya doa yang spesifik kepada Allah. 几年前，我有一个很特殊的祷告。 Doa saya yang pertama adalah kalau Allah mengizinkan, jangan dulu panggil papa mama sebelum saya ditabis jadi pendeta. 第一就是我求上帝不要在我这个毕业以前恩召我的父母。 Dan itu saya doakan dengan serius, dengan 我 sungguh. 很恳切的祷告， Karena bagi saya, ya mereka layak untuk melihat anaknya yang nakal, anaknya yang bandel, anaknya yang musuh masyarakat itu yang dari kecil mereka doakan supaya Tuhan panggil satu hari jadi pendeta. 那么我盼望我的父母能够看见他的这位顽皮的孩子，能够有一天被主呼召成为主的仆人。 Tetapi apa yang terjadi? 但是后来如何呢？ Kurang lebih 1 tahun sebelum saya ditabis jadi pendeta, 我还没有被安立为牧师的1年以前， justru papa saya yang paling semangat mendoakan ini dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu. 那位为我恳切祷告的父亲却是蒙了神的， Dan dipanggil oleh Jauh. Tuhan yang lebih mengagetkan karena tidak sakit apa-apa. 他没有 Tiba-tiba 生 tidur 病， siang, 这 sudah 是 jalan. 睡午觉就去了。 Saudara-saudara, waktu melihat itu saya sempat goyah, tergoncang. 那么看见这件事，我有一点动摇。 Saya tanya Tuhan, kok doa yang sederhana, kenapa Tuhan nggak dengar? 主啊，为什么我的祷告你不垂听呢？ Paling tinggal 1 tahun, kenapa tidak dikasih 这 kesempatan? 是求你能够让他度过1年，怎么就不会呢？ Di dalam pergumulan saya dengan Tuhan, akhirnya saya menemukan jawabannya. 在我的与主的挣扎祷告里面，我得到一个答案。 Saya baru ingat ketika saya masih studi di STT Iman, 我记得当我还在一般神学院学习 beberapa 的时候 kali pulang ke Poso waktu itu, 有好几次回到波索。 pernah 1 hari papa saya ajak saya ke kebun. 有一天，我的父亲要我一起到这个园地里面， Karena dia baru saja menanam kurang lebih 50 pohon kemiri. 因为他刚刚种了50棵的这个根米粒树， Jadi syukuran kecil-kecil dia minta doakan pohon kemiri itu satu-satu supaya Tuhan berkati bisa berbuah. 那么他要我为那个树祷告，让神让它成长。 Nah, setelah acara itu di bawah pohon kemiri 那么到了这个树底下， ada perbincangan antara laki-laki. 那么有我们男人的对话。 Yang mengejutkan, papa saya waktu itu minta didoakan. 那个时候很让我吃惊，他要我为他祷告。 Dia bilang, kalau boleh, dia bilang ini anakku, sekarang kamu jadi hamba Tuhan, tolong doain saya. 他说，若是许可的话，我则身为神父的孩子， Kalau boleh, minta sama Tuhan,
saya dulu yang Tuhan panggil, jangan mama kamu. 你求神让他先恩召我回 Saya 到 tanya, 天 kenapa? 家，不要让母亲先被召。 Dia bilang, rasanya saya tidak kuat kalau mama kamu jalan duluan. 他说，好像若是神恩召母亲的话，我好像 Jadi 挺不住。 doakan kalau Tuhan berkenan, lebih baik saya yang dipanggil dulu, 你 jangan 为我 mama 祷 kamu. 告，若是神许可的话，我先蒙召。 Dan kedua, doakan kalaupun dipanggil jangan sakit. Ya pokoknya tidur langsung jalan. 第二，蒙召的时候不要生病，让我睡着就去了。 Dan waktu saya menggumulkan, waktu bapak saya dipanggil Tuhan, 当父亲蒙主恩召以后，我 saya 思想， ingat doa itu beberapa tahun yang lalu. 我记得那个祷告是几年前以前的事。 Jadi Tuhan jawab persis seperti apa yang diminta oleh bapak. 神照着父亲的要求应允了他。 Dan saya percaya Tuhan yang jauh lebih tahu kebutuhan yang terbaik untuk papa saya Wah,知道。 maupun bagi saya, bagi keluarga kami. 上帝知道我父亲还有家人的这个需要。 Jadi walaupun Tuhan tidak menjawab seperti doa saya, Tuhan jangan panggil dulu sebelum saya ditabis jadi pendeta. 虽然神没有答应我向他的祈求，就是让父亲在我毕业以前不 Tapi 要 saya 蒙召， tetap percaya bahwa Tuhan sudah memberi jawaban yang terbaik untuk 但是 saya. 我深信神已经把最好的我们所要 Nah, 的 tetapi 给了 ada 我。 berita sukacita, berita doa gembira yang lainnya. 但是也有别的这个让我欢喜快乐的 Ketika 消息。 mama saya tahun 2019 terkena serangan stroke yang pertama, 当母亲2019年她感染了这个中风， keadaannya naik turun sangat mengkhawatirkan. 她的状况起起落落。 Waktu awal kena stroke, saya sama Semunita masih sempat pulang. 当她第一次中风，我跟师母还回去看 Setelah 她。 itu masuk masa COVID 2020 sampai 2022. 后来进入非典时期， Dan itu berapa kali kondisinya benar-benar sudah mau jalan, sudah mau lewat. 好几次她好像已经要离开 Saya 世界了， doa sama Tuhan sungguh-sungguh benar. Hampir 2-3 tahun itu. 我就为她祷告。 Kali ini Tuhan kalau mau dengar doa saya, 主啊，若是你垂听我的祷告， jangan panggil mama saya selama masa COVID. Jangan panggil mama pas di masa-masa COVID. 哦，不要让这个在非典时期，你让母亲回到天家， Karena waktu itu mau pulang juga ya nggak bisa. Kita bisa pulang juga nggak bisa. 因为那个时候我们因着非典，我们要回来这里也不能够， Kondisi di lockdown sangat mencekam. 因为那个时候不能够很自由的 Dan itu 打飞 pasti 机。 akan saya sesali seumur hidup saya jika di masa-masa itu Tuhan panggil 若 bapak 是 saya. 那个时候母亲被蒙召的话，我会很后悔的。 Jadi saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan berkenan, jangan dipanggil di dalam masa-masa COVID ini. Paling enggak saya masih bisa ketemu, pulang, bicara sama dia, doakan dia. Setelah itu terserah Tuhan. 我求神说，让我的母亲能够挨过这个 COVID 的这个时期，让我以后能够有机会回到哪里为他祷告， Dan 然后 puji 他 Tuhan 可以离开世界。 Setelah COVID reda, awal tahun 2023 saya bisa pulang bulan Januari. 2023年正月份，我可以回到波索见他， Kurang lebih 2-3 minggu di rumah. 大概2-3个星期， Banyak bicara tentang iman kepada dia. 跟他谈论了很多有关信心的事， Memastikan keselamatannya di dalam Kristus. 确信他的得救。 Dan paling penting saya bersyukur saya dapat kesempatan untuk merawat dia walaupun waktu yang singkat. 最起码我能够在短暂的时间里面来服侍他。 Setelah kembali lagi ke Jakarta 1 bulan kemudian, 当我 Tuhan panggil mama saya. 1个月以后回到野城，我就听见母亲已经蒙主恩召。 Jadi dari sini juga saya bisa belajar bahwa Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan dan dia pasti akan memberi jawaban yang terbaik. 这里我就知道神一定知道我们的需要，他一定答应我们所求的。 Nah, oleh sebab itu hari ini sekali lagi apapun yang menjadi kesulitan Sorry. pergumulan kita, 今天我们无论经历何种的困难， marilah kita semakin teguh di dalam berdoa. 让我们真是能够在祷告中坚定。
Karena ketekunan kita di dalam berdoa 因为我们有一个坚定的祷告， menunjukkan keyakinan iman kita bahwa Allah pasti mendengar dan menjawab doa. 显明我们的信心，我们确信神会答应我们的祷告。 Yang kedua, karena ketekunan kita di dalam berdoa menunjukkan keyakinan kita bahwa Allah akan memberi yang terbaik yang kita 我 butuhkan. 们有一个恳切的祷告，也就是说，我们深信神会把最好的 Kita berdoa. 我们祷告。 是